A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbana lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini insyaAllah kita nak mula kitab yang diberi nama dengan Masalah Agama, yang ditulis oleh seorang alim di Indonesia, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dia tulis di dalam bahasa huruf Rumi Indonesia. Gambar dia ditukar kepada bahasa Melayu, dicetak, ditobok PIM di Malaysia. Buat Malaysia bahasa Melayu tukar pada huruf Jawi. Mana kalau kita nak cari hak huruf Rumi pun ada. Di Malaysia ada hak huruf Rumi, ada hak Jawi. Masalah agama dia isi banyak puluh masalah agama. Asal dianya ber-40 masalah agama. Lepas tu dia sambung-sambung sampai berapa 60 masalah. Jadi dia buat semuanya ne siri ne jilid. Dia isi 5 masalah, ne masalah dia ada satu-satu jilid. Kalau dia buat semua tu besar, dia buat jadi ne. Maksud dia masalah hak ditimbul oleh kaum muda. Buat kaum muda mari hak tak serupa dengan kaum tua, ataupun dengan kata lain tak serupa dengan mazhab Syafi'i hak kita dok bawa, mazhab jumhur hak kita dok bawa. Dulu dia panggil kaum muda. Hak sebenar, hak betulnya Wahhabiyah, kaum puak-puak Wahhabi. Tolak 3, tolak 3 jatuh 1, buat maulud bid'ah, baca talqin bid'ah. Semua ni dia isi di dalam masalah agama ni lah. Kita nak tengok hujah-hujah dalil dalam mazhab kita ke apa. Orang tak ada air semaya boleh sentuh Quran. Lagu mana kita duk pegang kata tak ada air semaya tak boleh tepuh Quran. Dia puak baru ni tepuh Quran, tak apa, tak ada air semaya. Anjing boleh tepuh. Kita tepuh anjing tak apa, boleh perak anjing. Ni fuak baru. Dia kata kita ni kuluk lah, tak maju. Anjing pun tak boleh tepuh, perak anjing pun tak boleh ke mana pula dah. Tak ada dalam Quran hadis. Kerana kita pun bila dengar dia kata hak dia Quran hadis, kita pun bengang. Ni nak wihilai bengang baca ni. Ni kita untuk nak wihilai bengang.
Mari kita tengok hak pertama ni. Jilid pertama dia kandung ni masalah hak ni. Mana insya-Allah kalau kita habis ada masa ambil nak baca ni cepat sikit. Sebab kalau baca lama-lama ni mati dulu tak ada habis. Kita seminggu sekali. Pas seminggu sekali juga nak habis ni jilid ni kena 90 tahun mati habis dulu. Bukan kata orang mati, orang mengaji mati, orang mengajar pun mati dulu lah. Kita kena baca cepat sikit lah. Lepas tu kena mata, telinga, kepala tu kena musing cepat-cepat sikit lah. Kalau habis ni ke insya-Allah aling semualah. Boleh tolak Wahabi faham dah masalah. Jadi nampak cerah, jelas. Apa hak Wahabi dia buat mari tu kita senang. Bila kita dengar fak tu kecek Quran hadis kita rasa nak suka ya. Tara ni mung tak reti yang ni nak kecek katik. Rasa gitu ya. Sebab kita nampak benda ya. Benda kalau kita tak ada ni kita tak nak nampak tak boleh, nak baca tak tahu apa kita pening. Jilid pertama ni iaitu masalah setuh Quran kitab suci. Yang kedua masalah anjing najis anjing, masalah yang kedua masalah yang tiga masalah riba. Tu di muka surat hak kosong lagi tu. Yang keempat masalah qada semaya tengok. Fak dia kata tak kena qada semaya bila tinggal dengan sengaja. Kalau tinggal terlupa tidur tu baru kena qada. Kalau tinggal dengan sengaja tak kena qada. Apa lagu mana kita? Dalam ni cara. Ni hak ada hak ni hak kita duk pegang ni. Masalah setuh dengan wanita, setuh dengan orang perempuan batal air semaya. Pak dia kata tak batal. Kita kata batal. Lagu mana? Masalah modernisasi agama. Masalah modern nak baru agama. Kita kena pakai dalil semula, pakai agama ni hak orang dulu tu lama dah kita kena mari faham semula agama. Tu dia panggil modern. Modernisasi memodernkan agama ni kena tajdid, kena baru. Itu ni masalah kandung di dalam kitab ni. Pagi tak ni hari ni tak jual, bagi free. Bagi aling kita dia apa? Khairat, khidmat, beli 100 buah. 100 buah untuk hari ni. Kalau tak cukup lagi minggu depan tu buat tengok hari ni lah tak cukup berapa. Kita akan beli tambah. Boleh jadi demo kena hak minggu depan tu demo tolong setengah, bagi alin setengah. Kalau depan asal lagi ni pakai kena demo terus lalu dah. Dak dah. Bak duit lebih lagi ngambah sikit lagi. Harga dia sungguh 85 kok kalau kita pergi beli sebuah-sebuah gitu. Lepas tu bagi beli banyak ini boleh harga 70 kok. Boleh 70 kok jadi murah sikit lah. 15 kok untung dah. 100 buah untung 1,500. 1,500 ni boleh beli minggu depan tu. Boleh dalam 10 buah lagi minggu depan. Lepas tu kalau demo tengoklah hari ni bocik tengok siapa hak tak cukup lagi, kita tengok berapa buah lagi. Kita baca masalah pertama, mari di muka 2. Muka 2 hak dia tulis haka tu muka 2. Masalah menyentuh kitab suci Al-Quran. Kalau kita baca lama-lama pada kata baca tak sampai ke hukum mukaddimah tu saja, tak ada masuk kepada tajuk. Sebab tu hamba baca nak baca cepat sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka kata mukaddimah, penduluan dia panggil. Al-Quran itu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap Tuhan hak Allah beritahu kepada Nabi, wahyu Allah beritahu kepada Nabi. Kata Tuhan, Quran itu cakapan Allah. Perkataan hak Allah beritahu kepada Nabi. Allah suruh Nabi, suruh Jibril mari royak Nabi ni, Allah kata begini. Itu maksud Quran. Dan merupakan mukjizat bagi beliau. Satu mukjizat bagi Nabi, perkara yang tak boleh orang nak tiru. Benda luar biasa tak boleh orang tiru. Itu bagi mukjizat, seperti boleh terbang, seperti orang hidup buat mati kelik,
Nabi Isa ke dia ambil tanah buat ambil tanah pecek-pecek buat burung, dia siup masuk hidup jadi burung. Itu mukjizat. Orang tak boleh tiru. Nak tiru tak boleh. Allah bagi betul-betul. Quran ni ialah mukjizat Nabi. Tak boleh siapa nak tiru. Pelik dah. Betul tak boleh tiru tu pun pelik dah. Apa ya kecek kita tulis. Tiru dah pandai tak? Kalau tiru pak ceh lalu dah, ni bukan Quran. Orang reti lalu dah. Kecek dia, rubab dia, style dia, cara kecek dia tu nak tiru tak boleh. Tak boleh nak tiru. Ada orang kafir pada Rasulullah ya tiru. Tiru dengar tu pun pelak lalu dah. Orang lah ni pun dia cuba nak ubah Quran, tambah Quran, tak boleh. Tak kuasa, tak boleh. Tu kata mukjizat. Tapi kita duk pergi tak berasa kata benda pelak. Kita tak faham, kita tak tahu apa. Quran memang benda yang pelak. Kecek sedap, betul. Mana cukup? Tak ada. Sempurna. Kalau tukar satu huruf, tukar satu kelimah, pergi letak di tempat satu kelimah, tak boleh dah. Dia panggil kalau kerak kayu ke, makan siku, makan eci, pain. Kalau buasa, memang tak boleh. Sebab tu orang hafal Quran, orang Arab hak faham, dia hafal mudah lah. Mudah ingat. Sebab dia kena kecek lagu ni dah, kena teratur, nak pergi style lain tak boleh dah. Sepada oyak tu lah. Dengan irama dia, lagu dia tu pun. Itu pun pelik dah. Orang Mak Saleh hak jadi profesor duk ajar tamnong, duk ajar cara muzik ni, dia mengaku tamnong Quran tamnong paling tinggi sekali. Tamnong Quran, baik Quran, dengung dia, izhar dia nak tiru tak boleh lah situ. Dia tu profesor duk ajar bab tamnong lagu, orang buat lagu ni dah. Buat lagu ni kalau kita pergi belajar tamnong dia, suara tak sedap pun sedap juga. Dia ada lagu baik dia. Tengok buat buat lagu tu. Yang ambil tolak al-badru kita, buat jadi lagu dia. Yang ambil sallallahu kita, jadi lagu dia. Dia buat irama dia tu, jadi sedap Belanda ke dia. Dia buat baik irama dia panggil. Tu Quran yang ada hak baik dia, khas ada baik dia. Orang nak tiru tak boleh hak baik dia. Tu kata mukjizatnya Al-Quran. Membacanya adalah ibadat. Baca Quran boleh pahala. Satu huruf boleh 10 pahala. Satu huruf boleh 10 pahala. Baca alif lam mim. Bukan satu pahala tu, 30 pahala dah. Alif lam mim. 3 huruf dah tu. Zalikal kitab. Zalika parah. Za alif lam kah. 40. 70. Al-kitab. So 2, 3, 4, 5, 6, 60, 100 pahala boleh situ. Tak sempat baca hak lain. Baca surat khabar tak boleh pahala. Baca surat katung tak boleh pahala. Baca hak ni boleh pahala, boleh ibadat. Quran jadi pahala. Baca tak erti pun tak apa. Baca je. Tak faham, tak tahu ke apa, asal kau kena dah. Baca tak kena, nak pahala juga tak boleh jadi. Menebah tak butuh. Mungkin minta duit dengan token, nak nama. Menebah pun tak terbalik. Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi dan mengatur petunjuk-petunjuk. Di dalam kitab suci bersih, tak ada dusta dalam tu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Quran ni masa dia duk turun pun tak ada benda pelesu, selepas daripada dia pun tak ada benda pelesu dalam Quran. Orang nak tambah tak boleh. Nak tokok tambah, nak buat tak boleh. Dalam Quran benar-benar ke semua. Ada penunjuk, tunjuk jalan betul. Kalau kita nak tahu benar-benar, Quran lah. Hak Irahan dia tambah buat dia. Hak Syiah tu dia tambah. Habis tu kalau baca hak dia tambah tu getih lu dah kata bukan Quran. Hak dia banyak. Quran kita 6,000 ayat lebih. Hak dia 15,000 ayat. Tambah 2 kali lagi hak dia. Dan pedoman dia panggil sepakim tit GPS. Quran ni
bagi umat manusia dalam melayari hidup di dunia ini. Dalam belayar nak terus nak pergi ke akhirat tu panggil belayar, melayari nak berjalan pergi ke akhirat, dia kena pakai GPS Quran lah. GPS hak telefon tu nak pergi bakar boleh lah, pergi hanjai. Nak pergi ke akhirat tak ada tunjuk, tak ada, ambil dia bodoh dia buat tak boleh buat tu. Dia kena pakai GPS Quran. Mu nak masuk kubur mana, duduk dalam kubur tu ada gopo, kena kita tanya Quran. Baru ada dalam tu. Dan hidup di alam baqah di akhirat nanti. Quran adalah kitab suci dengan arti kata yang sesungguh-sungguhnya, sehingga tidak seorang pun yang bernajis diizinkan untuk memegang mishafnya. Siapa tangga tu? Bersih dia selain daripada benar kata dia. Baca boleh pahala. Orang cemar ni, orang tak ada air semaya nak sentuh tak boleh. Tak boleh nak sentuh. Bersih tak bersih dia. Tengok dia ada surah Al-Waqi'ah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak sentuh akan Quran malaikat orang yang bersih. Orang bersih saja boleh sentuh Quran. Bersih dia. Kalau di rumah hamba di Kuala Teraja tu, ada Quran panggil Quran keramat. Di Kuala Teraja tu. Quran tulis tangan. Hak tu kalau tak ada air semaya tak boleh pegang. Orang pegang tak ada air semaya, sakit kepala. Nak baca tak ada air semaya pada masa hamba kecil-kecil, orang nak baca tak boleh. Tengok tak nampak kelabu, tengok huruf tak nampak. Apa tangan tu bersih dia. Bersih. Kalau di Salah Kelang nak support orang Islam, nak buat support, ambil hak rumah hamba Quran Kelantan aja. Nak kata berani support tak benar ni, ambil hak sana. Orang takut kalau ambil hak sana. Kalau hujan dia bawa, hujan tak kena payung, tak kena hujan. Keramat dia. Bila bersumpah, orang bohong pakai nampak lah dah. Umur kecil-kecil lah, umur dekat 10 tahun gitu. Ada demo nak pergi bersumpah, bawa belakang ni demo tak boleh dah. Tak buka wib bersumpah. Tak ada orang bercara Quran tu, pakai duk taruh saja. Dulu ada orang bercara boleh duk pergi bersumpah. Sudah bersumpah tu, orang hak bohong bersumpah hab curi, bersumpah hab berzina, tuduh curi, tuduh kapagar macam-macam. Sudah bersumpah minta air, nak mandi, nak basuh muka, kelit sekerak jalan terujung kereta macam-macam. Jadi kitab Quran ni bersih, suci sungguh dia. Sedemikian tinggi mutu gubah, mutu dia panggil pengkat. Pengkat dia tinggi dan susunan kata-katanya serta sangat luas dan dalam isi maknanya. Siapakah hari ni orang duk tafsir tak habis-habis lagi makna dia? Kita pernah tengok tak tafsir Quran, hak pernah tengok berapa jilid? Berapa buah? Tak tahu juga tengok tafsir jalan lain gitu ya kita. Setengah tafsir tu 200 jilid. Tu hak orang dulu 200 panjang ni, panjang 2 baik. Letak Quran tafsir dia saja. Pak hari ni pun orang duk tafsir tak habis-habis lagi. Orang duk tafsir dia hurai. Makna dia luas dalam kena mata. Mari masalah ni supaya Quran baru duk turun lah ni. Kalau hari ni Quran supaya turun hari ni. Orang baca tahun depan, 10 tahun depan, supaya Quran baru turun 10 tahun depan. Dia maknanya kena semua hak dia royak. Itu kata mukjizat. Luah makna, maka tidak seorang manusia pun dapat menyusun kata-kata serupa Al-Quran itu. Juga bangsa jin pun tidak dapat menirunya. Jin pun nak tiru tak boleh. Kalau pakat hatu dengan manusia, tak boleh tak? Manusia suara dia tak boleh, hatu cara dia tak boleh. Kita pakat hatu je ada lebih dia dan ada lemah dia. Kita ada lebih, kita ada lemah. Kita pakat tak boleh juga. Kalau Amerika dengan Rusia pakat pun tak boleh. Amerika, Rusia, Cina pakat pun tak boleh juga. Tu orang kuasa atas dunia. Pakat habis. Tak boleh, tak boleh. Nak tiru tak boleh Quran. Pas demo bukan tak boleh tiru. Nak tiru tak boleh. Dan itulah mukjizatnya. Mukjizat
Al-Quran. Tu tengah pada orang panggil benda mukjizat. Quran adalah satu-satunya kitab yang terbanyak dibaca di antara buku-buku yang ditulis di dunia ini. Jadi orang cek pula, for ahli dunia, cek kitab gapo, buku gapo orang baca banyak kali atas dunia, surat khabar, surat kartun, surat darah. Cek kena Quran hak orang paling baca banyak sekali. Mana tak ada siapa duk pakat gapo, nyegi pakat baca Quran hak paling banyak. Boleh jadi nombor 2, boleh jadi nombor 2 hadis Nabi, nombor 3 makhluk. Kitab makhluk hak paling banyak. Orang baca seluruh dunia. Orang hak tak sibuk baca juga. Sebab apa dia nak tengok betul mana, sebab tak kena. Pak dia nak tag. Dia baca juga. Jadi ramah selalu lah. Ramah. Paling banyak. Kerana setiap Muslim yang beratus juta itu wajib membacanya setiap hari. Kita orang Islam wajib baca dah. Sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah dibaca 17 kali dalam sehari di dalam rakaat semaya. 17 rakaat kita duduk semaya tu kan. 17 kali Fatihah. Dan pula remaja-remaja, puak-puak orang muda dan pemuda-pemuda Islam di pelosok-pelosok dunia memakai Al-Quran itu sebagai buku untuk belajar membaca huruf agama. Kita semua kan membaca qiraati mula dengan Quran. Kita dulu baca kadar tu, surat kadar, alif bata, suk juga, watamat juga, baca abjad hawal huti kaliman tu, baca Fatihah. Masuk Quran. Walaupun Quran itu sudah berusia 1390 tahun. Ni masa dia tulis ni, 1390, 1400 lebih dah. Sudah diterjemahkan ke pelbagai bahasa di dunia. Banyak bahasa. Terjemah pada bahasa Perancis, bahasa Inggeris, bahasa Rusia, bahasa Sia, bahasa Melayu Malaysia, Melayu Indonesia. Habis semua bahasa hak besar-besar atas dunia, bahasa Jerman diterjemah semua Quran. Namun yang aslinya huruf dan bahasanya masih utuh, masih teguh. Utuh ni tahan, tak apa orang panggil, tak turun. Kain kita ni basuh dengan sabun pun tak turun, dia panggil utuh. Sebagai keadaannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak asal bahasa Arab dak itu, tak ada ubah-ubah sikit pun. Supaya turun pada Nabi masa dulu. Hak pada masa Nabi lagu mana, begitulah. Bahkan bukan kata baca saja, tulis pun supaya juga. Pada masa Nabi tulis bentuk bait mana, masalah ni pun tulis bait tu lah. Sebab tu Quran tak boleh tulis bait lain, kena tulis bait dia ya. Dia tulis tak serupa. Tengok solah kita tulis lah ni, kalau solah sa la alif ta pula. Dia sa la wa ta. Sa la wa ta. Kitab dia tulis kah ta ba. Kita kah ta alif ba. Tu kha Quran. Cumanya hak masa belakang ni iaitu tambah baris dengan tambah titik. Pada masa Rasulullah tak ada baris, tak ada titik. Tu ya. Pada masa Rasulullah tulis tak ada titik. Iza tulis serupa dengan ida. Iza serupa. Ja'a serupa ha'a kha'a. Serupa ja'a ha'a kha'a. Ya tak ada titik dah. Masa bertitik ni masa tabi'in. Nama apa ni Rab, Ya'mur, masa tabi'in dah. Masa beberapa baris ni masa Hajjaj, masa belakang lagi. Kalau tak bertitik kita bening kepala. Nak baca apa mana kita? Iza ja'a nasrullah, kita nak baca apa mana? Idaha abasrullah, boleh tasrullah, boleh yasrullah, apa boleh. Tulis rumah supaya ya nun ta tu tulis supaya habis. Basrullah apa boleh. Tapi kalau orang Arab dia tak boleh baca bait lain dah, baca bait tu ya orang Arab. Kita hak bukan Arab ni. Kalau baca iza ja'a basrullah,
Iza ja'at nasrullah ya tak erti, iza ha'an tak ya tak kena lah, tak kena bahasa dia. Supaya kerabu, nasi kerabu. Bahasa kita baca nasi kerabu. Kalau orang tak tahu, nasi kerabau. Boleh? Kerabu boleh? Sebab dia tak tahu kita kok mana kerabau apa. Kalau nasi kerabu lah. Kalau kita nak pergi kot lain tak boleh dah. Kalau nasi nak nasak ke tak. Nasi lah kita. Tapi kalau orang bukan, nasak ke nasi ni. Tulis bab ni. Dulu masa Nabi tak hadis ya tak tulis. Masa Nabi ni yang mari hadis ni tulis masa 100 tahun masa Umar Abdul Aziz mengetah dah. Tabi'in dah. Tabi'in dah. Boleh jadi ada baris dah lah dia. Ada titik dah lah. Hadis. Kita hadis tak ada baris. Asal baris tak ada. Baris ni baru sangat ya hadis. Hak dulu dia tak ada bawa baris. Dia dobit sikit-sikit supaya kita mengaji ni, tempat kita tak berapa faham, orang mengaji dia dobit itu ya. Kata buh baris tu tak lah. Tak berubah sebutir zarrah pun, tak ada berubah sikit habuk Quran. Siapa tambah satu huruf kafir. Siapa buat satu huruf kafir. Tu jaga. Setengah pada jaga Quran. Nak orang nak main tak boleh. Main dengan dia kafir lalu. Main dengan dia kufur. Lepas tu orang takut supaya agama kita kukuh. Bila masuk Islam, keluar Islam, suruh taubat. Tak taubat bunuh. Lah nak. Jadi kemah. Siapa masuk Islam kemah. Nak terbit tak boleh dah. Tak boleh terbit. Terbit kafir. Bunuh. Bukan kata duduk supaya kita lah. Ni tak apalah kerajaan, tak ada kerajaan Islam. Bebas ikut. Nak jadi kafir kau Kristian kau ikutlah nak jadi lagu mana. Kalau duduk bawah kerajaan Islam, kena suruh taubat. Tak taubat, bunuh. Murtad, ya kena bunuh. Nabi buat kaedah dah sekat. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, hendaklah kamu bunuh dia. Kena bunuh orang tukar agama. Kami, Allah kata di dalam surah Al-Hijr, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata. Dia jaga Quran. Dia jaga sungguh Tuhan jaga. Tak boleh berubah. Tak boleh ubah sikit abuk. Lepas Tuhan jaga baik mana? Tak tahu. Tu Tuhan. Allah. Dia jaga. Bukan harta tahan. Bukan harta apa dak. Dia dak jaga. Dunia lah ni ke. Kalau Allah tak jaga, cara internet, cara Facebook, cara Google ke apa, orang ubah, bukan tak ubah. Tapi ada orang Islam ikuti hak demo ubah dalam tu jumpa, royak, sebar. Di sini ni orang ubah Quran, ni orang ubah Quran. Maka kerana itu umat Islam di atas dunia ini seluruhnya sangat menghormati kitab suci Al-Quran itu. Kalau kita tak tahu lagi, kita wajib hormat kitab Quran. Jangan kita buat ringan-ringan, jangan buat mudah-mudah dengan Quran. Bahkan Imam Nawawi ke dalam kitab dia At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tu kena bacalah kitab tu. Satu kitab Imam Nawawi buat At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita royak adab kita, cara kita orang bawa Quran, orang baca Quran, ahli Quran kena adab lagu mana, dengan beradab lagu mana dengan Quran. Kalau orang bawa Quran, kita sunat bangun berdiri bila dia lalu, hormat. Hormat kepada Al-Quran, kena besar kepada Al-Quran sebab dia kalamullah. Kalamullah, cakapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tersinggung perasaannya kalau kitab suci itu direndahkan. Kalau orang buat mengejek-ngejek main, jadi terasalah dengan orang Islam. Supaya dengan orang mengejek Nabi, supaya perang mengejek Nabi lah ni itulah. Habis seluruh dunia setuh habis. Habis orang pakat lawan semua lalu dah. Setuh Nabi. Setuh Quran sebab tu, setuh Quran habis. Dia tak kira kulit bahasa mana pun, asalkan orang Islam dia kena terasa lah. Orang ada iman dia kena terasa lah. Sebab hak ni hak benda paling suci dia, hak besar sekali.
Apalagi dihina. Mereka tak takut mati demi menjaga kehormatan Al-Quran suci. Dia tak takut lah. Tak takut mati. Baru tengok ke hak kata di Perancis tu kata kru hak masuk hak masuk kelas mengajar hina Nabi tu. Dia nak ajar aja, dia hamak orang Islam tu baik, ajar puak dia. Orang apa? Orang Islam tunggu tengah jalan takir. Takir. Dia tak jangan matilah, sanggup mati kerana benda-benda bersih kita. Dalam mazhab Syafi'i untuk menyentuh, memegang, membawa mushaf diwajibkan berwuduk lebih dulu. Bukan mazhab Syafi'i saja. Panggil mazhab jumhur ulama. Majoriti 90% daripada ulama. Kerana kitab Al-Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadah, baik hadah kecil atau hadah besar. Bukan saja dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i saja, tetapi juga dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. 4 mazhab cukup tu. 4 mazhab. Mazhab lain tu dia panggil ada tu supaya tak ada. Hak hidup sungguhnya 4 mazhab ni di atas dunia. Orang pegang sungguh 4 mazhab ni. Hak ada mazhab Zaidi, dia panggil mazhab Zaidiyah. Hak di Yamin, hak tu sikit lah. Sikit. Dia nak serupa dengan mazhab Syafi'i, dia Syiah. Mazhab Syiah ni dia kita kena tahu gini. Dia mazhab ada kala mazhab fiqh saja. Mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ni dia panggil mazhab fiqh. Kalau mazhab Zaidiyah, mazhab Ibadiyah, mazhab Ibadi ni fiqh sekali dengan akidah. Mazhab dia. Maka dalam 4 mazhab ni kena berwuduk belaka. Kena berwuduk semua nak situ. Apa? Kita pandai dah dengan 4 ni. Kalau orang 4 mazhab ni bukan ahli ilmu. 4 mazhab ni tak pakai Quran hadis, tak ada orang atas dunia ni pakai Quran hadis. Kalau 4 mazhab ni jahil, tak ada orang alim atas dunia ni. Nak cari orang alim mana lagi? Semua ni anak-anak demo ni belaka dah. Anak-anak 4 mazhab ni dia panggil. Tiba mari 2-3 jokoh belakang ni kata tak apa tepuh Quran tak ada air semaya. Allah nak pergi ukur lah ke mana? Mazhab 4 ni bukan tuan mazhab saja, tuan mazhab saja tu pun pada dah. Ulama dalam mazhab dia tu beratus-ratus. Pakat berpendapat begitu belaka. Kata gitu belaka. Pas mari orang belakang ni pocokoh je. Kita orang kampung pada ukur itu tak apa dah. Ukur lagu tu ya. Ukur ilmu mereka itu dengan ilmu orang lain ni. Cuba ukur ilmu dia tu setara mana. Ukur warak dia tu setara mana. Orang sama orang sungguh. Imam Syafi'i orang. Kita orang. Supa orang tu supa sungguh. Tapi orangnya Imam Syafi'i dia kerja lillah kita. Kerana Allah hendak kita. Dia tidak melalaikan dia oleh segala urusan dunia daripada zikrullah. Kita ingat Tuhan berapa kali sehari. Kadang-kadang semaya pun duk tinggal karik-karik lagi kita. Nak kata kita supaya dengan Imam Syafi'i supaya Imam Malik. Oh jauh. Imam Malik siapa tak naik berantai di Madinah. Tak naik. Ada kuda orang hadiah harga mahal. Dia beri kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kenapa tak naik? Aku tak sejinjak bekas tapak kaki Rasulullah dengan kuda dengan berantai. Dia nak kerana bekas kaki Rasulullah kat Madinah tu. Dia nak hormat ke Rasulullah siapa tangga tu. Pak orang kelas-kelas lagu ni dia hitam kepada besar kepada agama, pembawa agama jauh dengan kita. Kita tak ada duk fikir-fikir gapo. Orang Yaman ni, setengah orang Yaman yang berjalan tu tak pakai selipar. Di Yaman tak pakai selipar. Ku mana pula dah pelat orang alai tak pakai selipar.
supaya kaki dia jinjak di tanah ni tepuh dengan bekas tapak-tapak kaki Nabi, tapak kaki orang alim. Tempat dia tu tempat Nabi, tempat orang wali-waliullah. Nak ambil berkat ni, nak jinjak dengan kaki dia nak pergi bertepuh. Kita tak ada fikir orang alim tak alim yang saka kaki aku tak cemar sudah. Kita fikir lagu tu ya. Demo fikir jauh. Hubungnya demo dengan agama, panggil hubungnya agama. Pas nak pergi banding lagu anak kata demo tu dia apa orang kita apa orang, dia pandai baca Quran kita pandai baca Quran, dia pandai baca baik lain kita pandai baca baik lain. Maka untuk menyentuh mushaf Al-Quran diwajibkan berwuduk lebih dulu. Lihatlah kitab fiqh menurut mazhab yang 4. Juzuk yang pertama muka surat 47 sampai 48. Fiqh alal madhahibil arba'ah. Baca kitab tu yang ditulis oleh seorang ulama azhar ulama Mesir nama Abdul Rahman Al-Jaziri. Dia tulis al-fiqh alal madhahibil arba'ah. Jawab mari 4 mazhab situ. Hampa kita nak pergi baca 4 mazhab kita pun kita duduk pening. Tak habis baca rohak kita. Tu mana kita tak gerak. Bila kecek 4 mazhab pakai jauh. Pakai kena 50 tak kena 50. Royak Syafi'i kena, royak Hanafi tak kena, royak Maliki paling bobak-bobak kita. Sebab kita tak alim. Nak dem baca ke mana? Nak dem ngaji ke 4 mazhab. Ngaji i'anah kita tak ada habis. Ya habis di Asmuni. Ngaji boleh 2 jilid masuk ngaji kita Asmuni. Bahawa sudah Asmuni ngaji Iqna. Pas Iqna tegak habislah. Erti kita Asmuni. Ngaji tak? Tak ngaji apa? Iqna tu boleh anak. Asmuni tu bining. Ngaji boleh 4-5 tahun. Naik kita Asmuni. Lepas tu kak Asmuni boleh 2 tahun, boleh Iqna. Aling hak tu yalah. Pada Iqna banyak orang tak ada nak mengaji dah. Pakai cari buat kebun terus. Nak ada kagak nak. Hak kita tak ngaji tak habis. Tak ada nak habis ngaji. Tapi orang hak Tuhan letak untuk dia bawa agama ni pelat. Nyedar dia nyecerapa jerabah hak tu jerabah ni dah habis dia masya-Allah. Tu kata Tuhan buat khusus. Tuhan buat kah. Mung bawa ini supaya Nabi lah. Nabi Tuhan pilih kah dia. Tak dia menghijau agama. Dia hijau agama dia. Ulama ni hamu sebab agama Nabi. Tuhan pilih dia. Kalau Tuhan tak pilih agama tu macam mana nak ambil otak mana ingat 700-800 ribu hadis. Ibnul Mubarak ingat berapa? 900,000, 700,000 hadis. Ali Al-Madini ingat beratus-ratus ribu hadis. Lepas tu, boleh ke? Orang jawab ana, Tuhan buat untuk tu. Tak apa, Tuhan buat untuk tu dah. Kenapa dia boleh kerja tu? Supaya kereta gudang. Kereta trailer. Kerana kereta meko naik boleh. Kerana kereta aku, kereta meko naik, kapan habis? Tak apa ni dia buat untuk mak meko dah. Naiklah tak apa tu. Dia buat untuk muat meko panggil. Memang sewaktu setengah-tengah masa dibolehkan menyentuh kitab Al-Quran tanpa wudu ada sungguh. Setengah-setengah ketika tak ada air semaya boleh. Tetapi kerana hal-hal yang mendesak. Keadaan darurah mendesak ni terpaksa panggil. Ketika terpaksa bukan ketika biasa ketika cukcen, ketika kecemasan. Hak tu boleh lah. Hal-hal darurah itu bahasa Arab. Upamanya untuk mengangkat dia kalau kelihatan di tempat-tempat yang tidak layak seperti di dalam longkang, jamban dan lain-lain. Adalah jamban, duduklah jamban. Kalau gimik asmaya, dia kena cemar lagi. Tu kita ambil tak ada asmaya, tak apa, wajib pula situ. Tetapi pada pokoknya, pada asalnya mazhab-mazhab yang 4 serentak mempertuakan bahawa untuk memegang atau membawa kitab Al-Quran pada waktu-waktu yang biasa diwajibkan wudu, iaitu kebersihan menurut hukum agama. Wudu tu bersih, ambil air semaya dengan kaedah agama tu. Akan tetapi sayang sekali kedaratan Indonesia dan lain-lain negeri pada waktu-waktu yang akhir berhambuh angin buruk. Cara kecek ada.
angin bang busuk mari, sembur mari melalui Indonesia. Lepas Indonesia ialah kau mari ko petani. Ialah kau lakah tu laut Andaman. Moga situ ya ada feri. Lakah mari masuk ke kita. Angin modernisasi agama, angin nak baru agama, pihak agama, istimbat agama sendiri pada Quran hadis. Mari angin tu, mari virus tu dia panggil, yang menyamaratakan antara buku-buku biasa dengan mesah suci. Dia kata serupa ya Quran, surat khabar, serupa je, sehingga muncul, sehingga berlaku fatwa baru. Ni kaum muda ada fatwa baru yang membolehkan menyentuh kitab Quran suci tanpa berwuduk lebih dulu. Boleh nak jamah Quran tak kena ada wuduk. Maka demi kesucian Al-Quran, demi penghormatan kita kepada kitab suci kita, soal ini perlu dibahas, dikaji, perlu ditinjau dan diselidiki secara mendalam. Kena bahas, kena bercara dengan cara dalam, laik, sesuai dengan hukum agama berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sehingga timbul kembali keyakinan yang suci terhadap Quran yang suci. Inilah dia nak buat tajuknya. Tajuk ni, bacalah baik-baik huraian di bawah ini. Tu baru buka kata, baru buka mulut itu, tak kecil lagi. Baru lama belah mulut. Habis kata, mati dulu kalau nak habis ni jilid. Tu kita baca cepat-cepat dah tu. Habis 3 muka. 3 muka halaman setengah jam lebih-lebih. Kita baca sikit masuk tajuk dia. Fatwa 1, fatwa dalam mazhab Syafi'i. Tengok hak hukum dalam mazhab Syafi'i lagu mana tentang tepuh Quran dengan tidak ada wuduk. Tersebut dalam kitab Al-Minhaj. Dia tulis Alil Ahdi. Kitab nama dia pernah tunggu Minhajut Talibin. Yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kitab pokok dalam mazhab Syafi'i. Orang pegang mana kita ni orang panggil kalurun. Dalam mazhabnya kita belakang ni tempat pegang besarnya dengan ni lah kitab Minhaj At-Talibin. Dia mula generasi pertama Imam Syafi'i. Lepas tu anak murid dia Buaiti, Ar-Rabi', Al-Muradi. Ni orang sebar mazhab Syafi'i. Orang masa tu pegang dengan orang ni, anak murid Imam Syafi'i. Mari di masa tengah orang pegang dengan Imam Ghazali. Mari lepas pada tu mari pegang dengan Rafi'i dengan Nawawi. Tak ada dah, orang tak klik kat hujung. Imamul Haramain, Imamul Haramain dulu pada Ghazali. Lepas tu Ghazali, orang tak bakar dah. Mari pegang dengan Rafi'i dengan Nawawi. Dia panggil Syaikhan, dua guru dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dua orang ni dia pesak habis hak pendapat Imam Syafi'i. Hak Imam Syafi'i ada berapa pendapat dalam satu-satu masalah. Dua ni tahu habis. Dia tahu sungguh. Sebab tak kena klik, tak kena pergi baca kitab Syafi'i sendiri dah. Kalau kita pergi baca kitab Syafi'i, tak temung tak sama dengan dia bertemung dah. Dia halus. Dia cari sungguh. Bila dah begitu, orang selepas daripada Nawawi, semasa Nawawi dengan Rafi'i, pakai Imam Nawawi dengan Rafi'i lah. Pakai tu. Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi sebagai jadi tempat pegang, iaitu Minhajut Talibin. Mari hak terakhir sekali ni, iaitu Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Dia mari tarjah, mari hak mana khilaf Rafi'i Nawawi, dua orang ni mari royak. Tarjah berat pula dua orang ni. Sebab tu orang belakang benar supaya masa kita ni pakai Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Bila berlawan dua ni, orang tarjah hak Ibnu Hajar. Pakai hak Ibnu Hajar kebanyakannya. Ada juga hak pakai Imam Ramli. Tu kita kena tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dengan secara sepitah lalu. Kitab Minhajut Talibin, kitab pokok, kitab asas bagi orang mengaji dalam mazhab Syafi'i. Boleh dikatakan orang hak belakang ni tak ada seorang habuk orang alim tak mengaji kitab Minhajut Talibin. Tak ada. Tak ada.
Kalau duk pergi mengaji mana pun ngaji mazhab Syafi'i, kena mengajilah Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi. Yang di syarah dia nama Qalyubi, kita mengaji Mahalli. Tu hasyiah dia. Tuhfatul Muhtaj yang dibuat oleh Ibn Hajar, Nihayatul Muhtaj yang dibuat oleh Imam Ramli, Mughnil Muhtaj yang dibuat oleh Syekh Khatib Syarbini. Semua tu hurai hak Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi belaka. Yang dikarang oleh Imam Nawawi, wafat pada tahun 907 tu Imam Nawawi. Dia mati tahun 967 Hijriyah. Masuk korong yang ke-7, 97 tahun. Dia hidup di korong yang ke-7. Pada kitab solah, dia ada kitabus solah, begini kata, wa yahrumu bil hadathi as-salatu wat-tawafu wa hamlul mashafi wa masu waraqihi wa kadza jilduhu 'ala sahih. Artinya, dan haram hukumnya bagi orang berhadah mengerjakan sembahyang. Orang berhadah, orang tak ada air semaya, orang ada hak sebab bagi mandi wajib, orang ada berlaku sebab bagi wajib ambil air semaya, nama orang berhadas. Haram orang berhadas makna kecek mudah-mudahnya haram di atas orang tak ada air semaya. Orang tak ada air semaya, orang tak mandi wajib, haram sembahyang. Dan tawaf, di Mekah nak tawaf Baitullah haram. Memegang mishaf, bawa mishaf tak boleh, pegang bawa tak boleh. Tu hukum dalam fiqh Syafi'i. Dan menyentuh lambaran kertasnya, tepuk kertas dia tak boleh, tak ada air semaya. Ni kita bawa, kalau pergi hari ni bawa, pegang dia panggil. Kalau tak gitu kita tepuh, mari tepuh kertas ni, pegang kertas dia, tak boleh juga, haram. Begitu juga kulitnya, tak ada apa pegang kulit Quran ni, kulit. Tak boleh juga kulit dia, tak ada tulis apa, tu kulit Quran, tak boleh juga. Tapi kulit ni menurut fatwa yang sahih, mengikut pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i, hak betul lah, hak kuat sekali. Dia panggil as-sahih. Tegasnya, kalau tidak berwuduk tidak boleh sembahyang, tawaf dan juga tidak boleh menyentuh mishaf, baik lambaran kertasnya dan atau kulitnya sekalipun. Dan tersebut dalam kitab Muhadzab. Ni kitab hak paling berharga, Imam Nawawi sendiri syarah. Yang ditulis ditulis oleh seorang waliullah, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, orang Iraq. Syiraz ni orang Iraq, satu bandar di negeri Iraq. Duduk dalam Iraq lah ni. Ni for alim mazhab Syafi'i. Seorang pada waliullah, dia seorang pada orang alim besar dalam mazhab Syafi'i. Ada usul fiqh dia tulis Al-Luma', dan ada kitab fiqh yang berhujah dengan Quran hadis, kata sahabat dia buat mari. Tu Imam Nawawi syarah, nama Majmu' nama dia. Kitab ni bagi hamba lah. Kalau orang nak alim sungguh, kena mengaji, kena bacalah kitab ni. Kalau tak baca kitab ni, tak alim lah. Tak boleh sapa kepada dalil-dalil. Boleh tahu sungguhlah ni, kalau baca kitab ni baru nampak kata ni ilmu sungguh. Inilah mazhab, hak tepat mazhab berpegang, hak ulama duk pegang, bukan kata tak ada Quran hadis. Hak goyak ni ya goyak sepas ni, goyak atas haram setuh Quran, haram setuh Quran tak ada asmaya. Mana Quran hadis tak ada goyak. Hak ni yang panggil goyak hak masak, goyak hak masak. Sebab tu sedap dia matam ngaji puluh-puluh tahun tak temu Quran hadis, pang ngaji bernama. Tengok ni. Ya kena dia sungguhlah. Tapi orang hak ngaji buat tepuh Quran tak kena pula dah. Orang hak ngaji tak temu Quran kena. Jadi peling. Sebab apa? Yang ngaji baca Quran lalu dia baru duk masak. Kita baca hak tak ada Quran ni, kita makan hak masak. Apa? Dia mau nak makan hak masak ke dia mau nak masak? Nak masak lama, pukul 12 baru boleh makan.
Lepas tu kalau kita pergi pukul 12 boleh makan selalu. Jadi laba kita lah. Nak pergi makan pulut jangan pergi pagi. Kalau pergi pagi kena pergi duduk tunggu kawah. Kena pergi hak masak dah. Dia ada kitab Muhadzab bagi Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kitab induk bagi Syarah Muhadzab. Mata bagi Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab tu nama Majmu'. Karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, dia wafat tahun 470 Hijriah. Begini. Nak tahu ilmu Nawawi tu jauh mana, boleh juga kita tengok dalam Syarah Muhadzab tu lah. Tengok ilmu dia banyak mana, boleh tengok situ. Dia hukum hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis dhaif kerana orang ni dia royak begini di dalam Muhadzab, wa yahrumu alaihi masul mishafi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassuhu illal mutahharun. Ya dalil lalu kita dia buat mari dalil. Artinya haram hukumnya atas orang yang berhadas menyentuh mushaf, kerana Tuhan berfirman tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Dalil Quran kata tak boleh sentuh Quran malaikat orang suci. Fatwa ini tegas, tidak ragu-ragu lagi, iaitu melarang orang yang tidak suci menyentuh atau membawa Al-Quran suci. Dan tersebut dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kitab ni karangan Al-Allamah, seorang sangat alim, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari ni orang Melebar. Orang Melebar ni orang India. Satu tempat di India tu nama Malebar. Dia ni mengaji dengan Ibn Hajar. Dia boleh tulis kitab. Dia tulis Fathul Mu'in. Dia tulis orang India. Ambo pergi Malaysia tu ada kena orang Malebar ni duduk di Malaysia, menego kayu besar. Tapi orang India ni dia ingat kepada tempat dia. Dia buat persatuan dia. Semua duit dia duk hipung di Malaysia, kaya Malaysia ni, dia buat klik buat di Malebar belaka. Buat bantu agama, buat sekolah, buat pondok, buat pak mengaji sana. Orang Malebar. Lepas tu tempat ni lah tempat tu kita Fathul Mu'in, hak kita duk ngaji I'anatul Talibin tu, hasiah dia tu. Kaya dia mari banyak tahun dah, 2, 3, 4 tahun lepas dia mari ziarah petani. Dia mari masuk Kok Hanjai. Dia bawa duit 500,000. 500,000 kalau tak silap amal 500,000 Malaysia. Masuk Hanjai, tubik golok habis licin. Tak ada buat klik seria bok. Masuk situ bagi, masuk situ bagi, satu bagi tu bagi, habis. Masuk Malaysia, habis hak bagi. 500,000 Malaysia. 5 juta kita. Hamba boleh tak? Hamba tak boleh ni. Tak ada boleh. Ya tak ada pergi pun tak. Hamba tak kenal lagi masa yang mari tahun tu. Kenal belakang ni. Baru kenal belakang. Dia masuk gitu. Lepas tu dia hidup dia nak klik kat dia duduk Johor. Klik Johor naik kereta kosong ya. Masuk naik kereta kosong. Orang pelik lah. Orang hati dia lagu tu. Kita kapal pun tak pakai tamadar dah kitanya. Malebar, iaitu kitab yang kemudian disyarah oleh Syekh Sayyid Abu Bakar Satta dengan judul I'anatul Talibin tu. I'anatul Talibin tu syarah dia, huraian dia, mata dia tu Fathul Mu'in. Ni pun kitab barakah, kitab berkat. Boleh kata tak ada orang alim Melayu, orang alim Indonesia tak baca kitab ni, tak mengaji kitab ni, tak ada. Semua kita orang Melayu, Tok Guru Pondok semua boleh kata pegang kitab ni.
I'anah 4 jilid tu mesti dah. Kalau orang mengaji i'anah tak habis tak boleh buka pondok. Tak boleh buka pondok. Boleh buka, tapi buka menana. Itu boleh lah. Untuk nak menana masak, belajar tom yang boleh. Nak mengajar ilmu sungguh tu dia tak cukup panggil, tak cukup. Hak ni kena mengaji 4 jilid tu. Kalau jilid tu 4 tahun, 4 jilid tu kena 12 tahun. Kalau tok guru baca cepat, 3 tahun jadi 4 jilid 12 tahun. Kalau 4 tahun jadi 16 tahun. Sebab tu orang duduk pondok duduk sekitar tu lah. 12 tahun, 16 tahun baru boleh nak buka pondok. Kalau duduk pondok 4 tahun, hak tu buka dengan mana anak koci buka pintu pondok. Dia kena habis 4 jilid. 4 jilid tu baru habis tajuk. Ada belaka lah. Orang tanya tajuk sahih pun ada situ, tajuk tanah kerajaan kita pergi ceroboh. Ada semua. Ada belah temung habis tajuk dia panggil. Kalau baca tak habis 4 tajuk tu temung tak habis. Kok mana hak ni aku tak biasa dengar. Duk berasa-berasa. Berasa-berasa lah sebab kita tak ada bahar dia panggil. Kalau ada bahar tak apa. Kau nanti nak tengok betul. Kita tahu dah. Bila kita anah duk jilid ni, duk muka ni, kita gambar boleh. Paling kurang situ. Lepas tu kak naik kepada dia panggil murni ke hasiah ikna ke, naik pergi hak tu nak tambah nak berjanguk lagi. Di dalam kitab ni Fathul Mu'in kata kan bunyi begini, I'anatul Talibin adalah kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang dipelajari dalam seluruh madrasah pondok di Indonesia. Semua pondok Indonesia mengaji belaka kitab I'anatul Talibin. Supaya kitab tani tak ada pondok hak ngaji tinggi sikit, hak ngaji baru tu tak ada lah. Bang ngaji tinggi sikit nak jadi tok guru semua ngaji I'anatul Talibin. Kitab besar tapi mudah baca, hak paling mudah sekali. Kitab fiqh besar, hak paling mudah reti baca. Bawa tak reti ya hurai, ada hurai syiak dah. Boleh kata baca tu reti belaka lah. Kalau orang mengaji pondok boleh nahwu sorah, baca dia boleh faham lah. Kalau tak faham pun seka 2 pun tak apalah. Tak faham habis pun. Sebab tu orang pergi hak tu mudah. Nak mengajar tok guru pun mengajar mudah. Tak sakit kepala. Kalau mengajar tu tulab hak Syekhul Islam Zakaria Ansari, hak tu pening kepala. Tok guru sendiri pening kepala. Baklik makan pulut tak mengajar hari ni weh, tak ada nak tengok. Tak ada nak baca, susah sikit. Kalau baca hak tu, dia cara dalam sikit, dia cara royak kemah dalam. Kalau anah ni jaga tidur 4 baca lalu pun tak apa, tak rasa muka lagi pun boleh. Kita boleh baca dah. Ya ada tolong mudah. Dhamma apa ya tolong rojak, erak jadi fa'ima pun dia erak jadi mudahlah, tak payah. Sebab tu orang baru nak ngaji fiqh dia kena lalu hak ni dululah. Baru lepas i'anah tu tahu dah hukum lagu ni baru baca hak payah boleh faham lah dah. Sebab nak royak hak tula je. Cuma cara beroyak tu tak serupa. Supaya orang ceramah tu lah. Orang ceramah orang ni dia royak mudah faham. Orang ni kita royak payah faham sikit. Cara bagai royak tu. I'anah ni kitab mengaji oleh seluruh pondok di Indonesia. Begini bunyinya. Yahrumu bil hadathi salatun wa tawaf wa sujudun wa hamlu mashaf wa ma kutiba lidarsi Qur'anin wala ba'da ayah kalauhin intaha. Tulis alih ha tu baca intaha. Ya tulis pendek. Baca selesai habis. Jangan baca alihah. Tak kena. Baca alihah tak boleh. Kena baca intaha. Makna telah selesai ia cakap i'anatul talibin. Tu kita i'anatul talibin. Artinya dan haramlah hukumnya bagi orang yang berhadas mengerjakan sembahyang dan tawaf keliling Kaabah. Ia tak boboh dan dia tu. Sujud tilawah, yakni dan sujud tilawah, membawa mishaf dan membawa apa saja yang dituliskan Quran di atasnya. Kalau kertas kita tulis Quran tak boleh, walau bukan Quran pun kita tulis Quran, walaupun hanya sebahagian ayat, tulisnya apa? Tulis Rabbil Alamin, ayat penuh Alhamdulillahi Rabbil, tulis Rabbil Alamin di kertas. Tak boleh dah kita nak bawa kertas tu dengan tak ada air semaya. Seperti yang tertulis di atas papan pelajaran lu.
Orang dulu dia tak pakai kertas. Orang Morocco, sebelah Morocco, Jazair, negeri Maghribil Arab ini masuk Jazair, Morocco tu, dia tak ada kertas. Orang dia belajar dia pakai luh, pakai paper, dia tulis itu, tulis, baca ngapa. Sebab tu orang dia ingat kuat. Dia tak ada pakai kitab agun ni dak. Bila nak mengaji dia tulis dulu, tulis apa. Bawa nak mengaji hak lain, hapus hak tu, tulis hak lain pula. Orang dia ingat kuat orang sebelah Morocco sebab dia mengaji baik tu masa budak-budak yang mengaji kena mengapa. Berdengar apa Hasan Adud ni tu. Orang Morocco tu. Jazair dia ingat tak tahu hadis semua dia ingat. Quran tak kena berkecek dah. Dia sebab dia mengaji pasal tu. Lepas tu bila tulis Quran di luh, hak kita nak buat mengaji supaya kita kata apa ke apa hak lah ni hak papai putih kita duk beli halu-halu hajar budak tu. Tulis di situ tak boleh tu. Tak boleh sentuh, tak boleh bawah tu. Kalau tulis Quran. Itulah dia I'anatul Talibin juzuk yang pertama halaman surat 65. Dari keterangan kitab Fathul Mu'in, dia tulis tak apa, lepas tulis tak boleh pegang. Tak boleh pegang dah lah. Kalau tak ada asmaya tak boleh pegang, tak boleh tepuh. Dari keterangan kitab Fathul Mu'in nampaklah bahawa larangan itu sangat keras sehingga benda apa saja yang bertuliskan ayat Quran di atasnya walaupun sepotong kertas, sekerak kertas pun tak boleh. Jadi sebaiknya bagi seluruh guru-guru atau muallim-muallim yang mengajarkan baca Al-Quran supaya berwuduk lebih dulu demi menjaga kehormatan Al-Quran dan supaya jangan kena hukum haram tadi tu. Takut nak kena hukum haram tu. Tu kita kira haram aja. Imam Malik dia kira adab. Dia kalau tak ada air semaya dia tak mengajar. Dia sampai situ lagi dulu. Lepas tu sebab tu berkat. Dia pakai tak jangak dia tak mengajar. Dia pakai kemah, pakai jangak bersih, pakai minyak baung, ada air semaya baru dia mengajar. Kerana dia nak baca hadis Nabi. Baca hadis Nabi supaya duduk dengan Nabi. Dia kira kata duduk dengan Nabi. Dia sampai situ. Tak supaya baik-baik Tok Rusah pun hak itu dia ada wuduk juga. Dia main pakai tak kemah gitu ya. Tak supaya kita pakai ikut dah air semaya tak ada pun tengah dia mengajar ketuk bobat-bobat tu kita. Jadi hati dia tak ada barakah. Tak hormat pada ilmu. Tu kata nak ukur kata dia pun orang kita pun orang tak serupa. Orang tak serupa. Dia mau tu ada air semaya semua kita tak ada air semaya, tak simpan air semaya. Demikianlah kami nukil nakal pindah hak sana ambil mari royak sekadarnya isi kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i dengan catatan bahawa kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain seumpama kitab Fathul Wahhab. Ni orang duk pondok kalau pandai baca kitab Fathul Wahhab, ni boleh dah kita nak wi anak betina. Jadi tok guru cerak dah orang tu. Kalau pandai baca kitab Fathul Wahhab, pandai baca kitab Tuhfatul Tullab. Tu kitab hak kata kemah payah nak baca bagi orang tak mahir sungguh, orang tak lepas I'anatul Talibin, nak baca tak boleh lah. Nak baca tak boleh. Karangan Imam Zakaria Al-Ansari, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni dia cara kecek dia kemah payah sikit kalau kitab dia. Dia kecek kemah. Iqna karangan Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Kitab Syekh Khatib Syarbini. Iqna ni rendah sikit pada hak Syekhul Islam, mudah sikit baca. Ni kitab orang pondok belaka ni. Orang mengaji pondok semua boleh katakan pondok-pondok tok guru pondok dulu baca belaka. Kita lah ni nak baca tok guru pandai baca pun anak murid tak sering mengaji. Lah ni kalau baca kitab besar kita halu-halu gitu lah.
Lepas tu bahasa gerai-gerai juga kak, baca kok dia mung tak erti pun ikut dia. Baca begitu. Gerai berdoa bahasa tak gerak dah, tak gerak nak tak gerak baca hak lalu ko baca juga hak besar. Saya kok ilmu takut nak hilang, kok nak raih baca. Tak erti-erti hadis. Kalau kita ngaji pondok dulu baca tok guru baca Iqna, baca Fathul Wahhab dan lain-lain. Semuanya sepakat supaya mempertuakan bahawa untuk menyentuh, memegang dan membawa kitab suci Al-Quran wajib berwuduk. Semua kalau baca habis fiqh Syafi'i, kalau kita nak habis dia lebih kurang dalam hak sikitnya dalam 70 buah. 70 buah kitab yang dikarya dalam mazhab Syafi'i. Kita nak tahu pendapat dalam mazhab Syafi'i khilaf tak khilaf banyak, baca boleh banyak tu bolehlah. Boleh tahu. Dunia lah ni mudah. Tak payah mana sebab dunia Google, dunia internet ni boleh kita nak tengok, nak cari. Dulu kena beli beratus ribu, hamba beli kitab tu beratus ribu. Nak hipung tu, nak hipung hak kitab fiqh kita dalam mazhab kita lagi, hak mazhab lain lagi. Lah ni beli sikit-sikit, lepas tu bantu dengan internet, bantu dengan hak di dalam Google tu, mudah. Dunia lah ni orang hipung buh dalam tu. Ada komputer suti, bolehlah. Boleh nak tengok kitab beribu-ribu kitab. Ada telefon harga mahal sikit ya, boleh dah nak tengok. Telefon Samsung harga boleh 25,000 juga, boleh isi dah. Nak tengok ribu-ribu kitab pun boleh dah. Habis hamba kalau apa komputer hamba pening kepala, malah nak tengok kitab ni, pakai tengok le komputer tu ya. Pakai buka situ, sebab kita tengok sana pun serupa, sini cepat sikit. Sini cepat tengok. Lepas tu kalanya punah, kena kira cari duit beli baru. Tak ada nak tengok dah. Bah ni boleh bawa tempat tidur pun, kita boleh bawa tengok tempat tidur. Tak kereta pun bawa, boleh tengok tak kereta, dia tak rugi masa. Tidak gak kena tengok rumah saya. Bawa nak pergi lain kena itu tak leh. Lah ni senang alhamdulillah. Boleh nak tengok kitab-kitab tu banyak sikit pada dulu. Di dalam fiqh kita Syafi'i semua sebut nak sentuh Quran kena ada wuduk, dan barang siapa yang menyentuh, memegang dan membawa misah tanpa wuduk, maka ia berdosa kerana terkena hukum haram, kena haram di atas dia. Dan sebagai yang dikatakan di atas, juga dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hukumnya haram memegang Quran tanpa wuduk. Serupa juga mazhab lain pun serupa. Hikmat dari hukum ini ialah supaya kitab suci itu tetap dihormati. Itu hikmatnya. Jadi kena hormatlah kitab ni. Kitab Quran kena kitab besar dia oleh manusia dari abad ke abad, kena besar satu masa ke satu masa. Habis dalil-dalil fatwa ini. Kita tengok dalil dia pula. Takut orang kata tak pakai Quran hadis apa hak kata gitu. Pok-pok ulama fiqh nyerekah. Takut lagu tu. Kaum muda yang kata gitu. Apa kita tengok dalil dia lagu mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa? Azhar tu yang ngaji gapo kata. Kalau fiqh ni, kalau dia Azhar ni, dia cara mengaji ngaji universiti, dia panggil Mahawiyah, dia tak serupa dengan ngaji pondok. Dia mengaji, dia bagi bahagian. Supaya kita Mahawiyah kita lah. Fok bahagian mengaji syariat, yang mengaji fiqh. Kalau kita ambil bahagian tu ngaji fiqh lah. Kalau kita nak mengaji usuluddin, ambil bahagian usuluddin. Kalau kita nak mengaji bahasa Arab, mengaji nahwu, sarah, balaghah ni, arab kita ambil lughah Arabiyah. Boleh itulah fiqh ada sikit-sikit lah.
Kalau nak mengaji banyak, semua banyak ada ilmu ngaji, dia panggil dirasat Islamiyah. Dia panggil pak ni, dia bagi tu baik. Kalau ngaji fiqh, di Azhar ngaji syariat. Dia mengaji ke apa? Satunya dia mengaji Minhajul Talibin syarah Mahalli dengan Qalyubi. Hak tu dia tak tinggal hak tu. Hak tu jadi mesti kena mengaji di Azhar. Kelas tahun 1 2 3 4 kena mengaji hak tu. Cumanya dia mengaji tak supaya ngaji pun nak ngaji sekolah habis dah. Dia mengaji sakat deh. Sakat deh lepas tu periksa. Sudah periksa naik kitab lain pula. Dia tukar. Azhar dia bagi orang hak nak mengaji. Orang mu mazhab gapo kita isi barang mazhab Syafi'i, bila siapa fiqh dia pergi ngaji ngatuk guru Syafi'i. Fuq Hanafi mengaji mazhab Hanafi. Ya guru dia masing-masing. Tapi dia tak serupa dengan Saudi. Dia ada semua 4 mazhab. Dia ajar semua, tok guru dia ada belaka, tok guru 4 mazhab. Kalau Saudi kena ngaji mazhab dia ya, mazhab Wahabi dia ya. Tak ada hak lain. Dia tak boleh ngaji hak lain. Sebab tu dia sepik. Ilmu dia sepik. Dia katuk habis lubang lain, lubang ilmu dia katuk habis. Kalau hak dia kena, tak kena, mun kena bawa lagu ning je. Dia suruh ya, dia. Wallahu alam. Masalah setuh Quran ni, satu lagi surat Yasin hak orang ambil buat tubik surah Yasin saja. Mari kita duk baca, lepas tu ada tarjamah di bawah tu. Tarjamah bahasa Melayu di bawah tu. Boleh ke tak nak setuh hak tu? Tu ulama kita bincang juga di dalam fiqh kita tu. Ni dia tak masuk lagi, boleh ada juga belakangnya. Dia tengok kalau tarjamah lebih banyak daripada huruf Quran, itu dia tak panggil Quran betul-betul, dia panggil Quran tarjamah dia panggil. Boleh kita setuh dia, jangan setuh betul huruf Quran betul. Setuh dengan nama seperti pergi gini, bukan setuh huruf Quran bawa surat Yasin dia. Boleh. Kalau tarjamah dia, huraian dia itu lebih banyak daripada Al-Quran. Ghaliknya bila tarjamah dia kena lebih banyak lah. Sebab kalau Quran saya ke wa, tulis tarjamah 3 dan. 3 dah hak tulis. Wal Quran, wa demi. Al-Quran sama banyak, demi tu dami ya, 3 dah, lebih tarjamah dah. Biasanya tarjamah lebih panjang daripada hak asal Quran. Sebab tu tarjamah yang kena tulis halus baru sama panjang dengan Quran. Kalau tulis sama besar huruf Quran, hak ni 3 baris, Quran baru sebaris ya. Itu kata banyak huruf tarjamah. Boleh atau boleh kita setuh. Quran dalam tarasak dalam telefon kita tu lagu mana? Kita duk bawa dia, kita tak ada aismaya, bawa telefon. Quran duk dalam tu. Itu dia panggil kita niat bawa Quran ke kita niat buat telefon. Kita nak pergi kana-kana terlupa telefon ke terlupa Quran? Lupa telefon. Dia panggil Quran duk dalam tu, Quran turut ya. Nama kita bawa Quran sekali dengan telefon, sungguh bawa telefon, tapi Quran duk dalam tu itu boleh. Tak apa. Supaya ulama kita kata bawa Quran dengan mata benda. Dalam tah kita tu ada pinggir, ada makuk Quran apa kita boh. Kita halih mata benda sekali Quran, kita bawa Quran sekali mata benda, itu harus. Lepas tu masalah soal lagi tanya, kita nak baca tu, kita buka Quran tu, kita duduk tepuh tu. Dalam telefon tu kita tepuh. Tepuh dia orang panggil telefon lah ni hak sampat dia panggil. Tepuh cah. Dia nak tukar muka, nak halih tu lagu mana pula tu. Tengok kalau setuh huruf dia sungguh tak boleh. Tapi biasanya kalau telefon kau mahal tu dia ada belapik. Dia tepek ke apa, tepek muka dia, film, tepek kaca pula tu. Dia duduk dalam, kita tepuh lek luar ni dia turut lah. Dia turut. Tak ada setuh diri dia. Setuh telefon dia panggil. Kita setuh telefon. Itu boleh.
Harus. Wallahu a'lam. Ana? Isteri ni tu lelaki tu. Tiba-tiba tu cari makan dengan lelaki yang lain. Dalam habadah tu dia boleh anak. Boleh anak perempuan. Kadang-kadang tu lelaki tak mengaku. Cerah pula. Kadang-kadang anak tu lelaki tengok. Apabila besar, siapa yang boleh? Ya. Inilah hak kata satu benda berlaku di masa belakang-belakang ni jadi tersebar luah hak ni. Patut benar kena bicara dengan cara halus. Orang lama kita dulu tu ada bicara dah. Tapi kita hak orang semasa ni kena ambil mari waktu bik. Jadi duk boleh pergi belakang. Khususnya orang kerja pihak tanggungjawab masalah agama, majlis agama Islam lah. Kena ambil berat tajuk ni. Kerana benda ni benar besar. Hubung kait dengan pesaka, hubung kait dengan nikah kahwin pula. Seorang perempuan tu ada tok laki ke tak ada tok laki, dia pergi berzina. Hak ada tok laki dia pergi berzina. Pengagama dia siapa boleh anak. Apa boleh anak tu, anak nak kira anak siapa. Anak kira anak siapa tu. Bila boleh anak. Kira anak zina tak boleh makan pesaka. Tok laki ni, tok laki tak boleh jadi wali. Wali dia wali raja semata dah lah. Saudara pun jadi saudara seibu, tak boleh jadi wali juga. Dia boleh jadi wali saudara seibu sebapak, saudara sebapak. Ni kalau adik dia, kakak dia ada pun tak boleh jadi wali. Maka dia tu jadi, kalau anak zina, wali dia raja semata, wali hakim, wali tok qadi semata dah. Kalau anak zina, kalau jadi anak hak tok laki ni, dia boleh jadi wali dan boleh makan pesaka. Anak dia mati tu, budak betina mati, dia boleh makan pesaka. Kalau dia mati, budak betina boleh makan pesaka. Tu hak masalahnya. Kalau berlaku masalah berlaku, dia tilik satunya hak saat ni, hak dalam soal kata tok laki mengaku ke tok laki tak mengaku. Tu so kena tengok situ dulu. Bila dia berzina masa tak ada laki lagi, bahawa sudah berzina mari berlaki nikah, lepas tu beranak. Nak kata anak siapa, anak zina ke anak siapa, tengok tok laki hak baru menikah tu mengaku ke tak mengaku. Dia kena tengok situ dulu, mengaku anak dia ke tak, ke dia tak mengaku. Kalau hak ada tok laki dah tak kena kata tak kena tak menikah dah. Tanya dia mengaku tak mengaku dulu pertama. Kalau dia tak mengaku kata anak dia, kalau dia tak mengaku anak dia, dia nafi dengan li'an. Dia nafi dengan li'an, baru tak sabit anak dia. Ataupun anak tu dia kena tengok sini dulu. Pertama mengaku tu dak nombor 2. Dia kena tengok anak tu boleh jadi ke tak boleh jadi daripada dia. Situ dulu dia kena tengok. Beranak, antara dia nikah dengan nak beranak tu berapa bulan. Kalau 6 bulan ke atas, itu anak boleh jadi anak dia, boleh jadi anak zina. Kalau 6 bulan naik ke atas. Kalau beranak tak sampai 6 bulan, turun mari kot ni, dia mengaku pun tak jadi anak dia. Anak zina semata. Kalau tak sampai 6 bulan kalau turun kot ni. Kalau 6 bulan ke atas, tu tilik. Kalau beranak 6 bulan ke atas, kalau dia mengaku anak dia, sabit pada syarak. Jadi anak dia pada syarak. Walaupun anak tu pada hakikat hak sungguh anak zina sekalipun, syarak hukum anak dia. Sebab dia mengaku serta mungkin daripada dia. Nak kata anak zina tak sabit.
Sebab apa? Mana sabit zina, siapa tengok? Siapa jadi saksi kata dia berzina? Ada mengadu tak? Tak ada mengadu. Ada saksi tak kata dia berzina? Tak ada. Tak ada. Pada syarat tak boleh nak menyabit kata dia berzina. Pada syarat sabit kata anak dia ni sebab hamparan. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak sabit bagi hamparan. Dia jadi hamparan siapa? Dia duduk tidur dengan siapa dia ni? Jadi bini siapa? Anak bagi orang tu. Serta mungkin, serta boleh jadi anak dia. Itu 9 bulan ke atas tu boleh jadi. Tu sabit pada syarak. Hak ni kita orang kampung kata anak zina. Kita kecek pakat kecek anak zina lah. Itu nisbah dengan kita orang kampung. Nisbah dengan kita. Kita nak kira, kena kira pada syarak. Syarak kira anak dia walaupun hakikat bukan anak dia pun, kalau syarak kata anak dia pada syarak. Kira hukum syarak anak dia lah. Boleh makan pesaka, boleh jadi wali. Bila hak syarak, kira hak syarak. Supaya anak bulan tu lah. Anak bulan petang ni ada cerak. Tapi bila tengok tak nampak keluar hujan. Isak 1 hari bulan tak? Ada kat mana ya, ada bulan ada cerak. Isak tinggi lesak tengah langit isak. Ada cerak. Syarak tak kira. Syarak tak kira. Walaupun dia ada syarak tak kira kata 1 hari bulan. Lusa 1 hari bulan. Buat tengok lusa tu, Allah dekat nak berdiri dah anak bulan. Tak kira berdiri duduk naik pun tak apa lagi. Kalau pada syarak, panggil 1 hari bulan pada syarak. Syarak tak kira kalau tak nampak. Dengan keluar hujan, dia tak kira kata 1 hari bulan. Tak apa. Kok mana? Kok mana kerana syarak kata gitu? Pakai hak syarak. Syar'an pada syarak. Tu kena kira. Tu kena faham situlah. Tu kaedah dia. Begitulah anak tadi kalau tok laki dia tak napi. Pas boleh jadi anak duduk dengan tok laki dia, duduk tidur dengan tok laki dia semua. Boleh jadi daripada tok laki dia, jadi anak tok laki dia. Kalau tok laki dia tak saya mengaku, tok laki dia kena tuduh. Kata mumzina. Anak ni bukan anak aku. Sumpah 5 kali. Wallahi. Anak ni bukan anak aku, anak daripada zina. Dia kena siapa situ baru anak tu bukan anak dia. Kalau tak aku, bukan anak aku saja, tak jadi anak dia lagi. Tak jadi anak dia pada syarak. Puasa tak sedap. Puasa tak sedap, nanti kita makan nasi betul lagi sedap. Orang duk hukum kata zina tak boleh salah. Kita jangan duk berkecek kata zina, kita salah. Ayah berzina sungguh. Kamu tahu mana sungguh? Kamu tahu mana? Tahu ngeloi-loi tak boleh. Tahu zina je kena tengok, kena saksi 4 orang. Kalau tak, kita hukum dia salah, berdosa besar. Nama tuduh orang berzina. Kalau dia pergi hadu kepada mahkamah Islam, kita kena pukul 80 pukul. Kena kata kita. Pahaya berzina sungguh-sungguh. Apa sungguh? Sungguh mana tak ada saksi. Pada syarat tak sabit kata dia berzina. Kena orang berjuruh. Jangan kita tengok nak suka. Tengok. Aku nak tengok. Tu tak boleh fasik lah. Tak boleh jadi saksi. Kena kita tengok nak jadi saksi. Tengok. Habis tu kata kerajaan Malaysia, kerajaan tu dia bodoh. Dia faikan kata kita nak berjalan hudud hak zina kita hak. Apa tu kerajaan tak boleh berjalan. Bodoh kerajaan tu. Kalau kerajaan jadi kita buat hak apa zina kita reject. Tak kena buat juga. Nak ambil mana nak hasil orang berzina. Nak orang berzina lah ni cerdik. Yang berzina duduk le hotel, nya katuk pintu berat. Siapa nak pergi tengok? Siapa nak pergi tengok? Berzina senil lah ni yang panggil. Mudah. Lepas tu bila tak ada saksi, nak hak kau mana? Nak hak tak boleh. Tak ada saksi. Apa senil? Tengok aku ni nak berjalan hukum syarak. Buat faikah mati habis. Tapi dia bodoh, dia tak nampak tu katuk mata hati dia tu. Sebab dia tak fikir hak agama. Pukul dengan telefon. Pukul je baru seorang. Pakat pukul boleh 4 orang. Pukul pagi-pagi. Pukul ambil gambar tak tahu. Kau rana pun tak tahu. Telefon lah ni banyak sampai tu berita lain-lain tu tak boleh harap sangat. Nya bohong.
Kadang-kadang berita hak 4 tahun lepas dah pun mari buh hari ni jadi hak baru pula. Jadi panggil orang buat. Dia buat boleh soranya buatnya ambil hak ni nya kapuh. Tak boleh. Dia kena orang amanah tu. Orang amanah. Puak-puak lain ni puak kada tak amanah. Tak amanah. Nyebuh berita ikut dah, nyebuat berita, nyebuat macam-macam buat bohong. Pasal DNA, ya. Pasal DNA bomo sore besar. Sore tu ya besar. Pas dia kata DNA orang ni. Lepas tu mana hak saksi tak ada, tak sabit juga. Dia kena ke saksi juga. Kena ke saksi. Memanglah. Kita pun kalau tak pasal DNA, kita tahu dah kata Yab zina. Tak itu. Tak pasal DNA pun kita tahu dah Yab zina. Tapi saksi tak ada. Nak buat tak boleh. Habis tu, jangan kita kecek ganah mulut. Semoleknya kita tutup. Sebab apa? Dia boleh bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh taubat, dia pergi taubat cara dia sesal sungguh cara dia teriak dengan Allah, Tuhan terima. Kita tak usah gaduh hadiah gaduh hak kita sudahlah. Kita gaduh hak kita jaga, jangan buat anak kita, jangan buat orang masyarakat kita recek tak boleh berzina dosa besar. Kita recek itu, pada jatuh kita duk dialah, jangan duk kecek hadiah. Kalau kita kena berlaku kita suka ada orang recek hak kita. Tak sih juga serupa je. Serupa. Kita pakat-pakat duk dia tutup hak dia. Dia tanggung dia dengan Tuhan. Hukum syarak kata anak dia cukup kata kita. Kalau tak aku tak sewak menatu, tak sewak menatu. Tak ada apa dia. Tak sewak anak kita ke dia. Gitu ya. Itu cara akhlak kita sungguh, perangai kita sungguh. Jangan duk sebar keburuk ke orang. Wallahu alam. Kita asal lagi tu insya-Allah taala nanti tengok minggu depan lah. Untuk kali ni hari ni kita baca so dulu. Lepas tu tengok nak order kitab pula minggu depan tu apa buah. Sejarah Ibn Taymiyah. Boleh insya-Allah. Kalau Ibn Taymiyah tu bolehlah. Kita ada depan tak jauh sangat. Kalau orang-orang lain tu jauh sikit. Kita seli celah ni lagu bubuh Ibn Taymiyah. Ni pun ada. Dalam kitab ni pun ada jilid yang berapa Ibn Taymiyah dia royak terus. So Ibn Taymiyah. Dia royak. Cuma takut mati dulu tu ya. Kalau kita dah habis kita akan temu semua. Ibn Taymiyah ada cara masuk dalam bab modernisasi agama ni. Belakang ni adalah dia royak orang hak mari nak mujaddid, dia nak baru agama ni siapa dia. Di antaranya dia sebut Kemal Atatürk. Kemal Atatürk hak dulu pada Erdogan hak merintah Turki dekat dengan 100 tahun ni. Dia tukar habis. Ni for modding agama panggil. Lepas tu masuk di dalam for modding agama ni maksudnya Ibn Taymiyah. Atau adalah insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.